Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini saya nak bercakap tentang tajuk PAS menggunakan Quran A ke Quran B. Jadi isu yang saya nak bangkitkan adalah bagaimana Hadi Awang telah menulis tentang keburukan parti DAP, keburukan parti UMNO dan keburukan Anwar Ibrahim serta Pakatan Harapan. Jadi saya nak menjawab Hadi Awang yang telah menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang pernah saya dengar dulu 30 tahun sewaktu zaman reformasi ataupun reformis Islam. Dan juga saya hendak memberitahu tentang konsep kematangan politik sesuatu parti dan juga seseorang ahli politik. Baik, secara ringkasnya kita tengok dalam tulisan Hadi Awang baru-baru ini, beliau telah mengungkit kisah Malaysia dan juga kisah Lee Kuan Yew dan mengaitkan dengan DAP. Ini zaman 1960-an dulu, zaman 13 Mei dulu, dan telah mengaitkan bahawa DAP ini parti yang tak boleh bekerjasama, tak boleh menerima konsep Islam dan konsep Malaysia yang harus memberi keistimewaan kepada satu kaum sahaja. Jadi Hadi Awang telah menggunakan ayat-ayat Al-Quran, tafsir-tafsir yang sebenarnya dulu digunakan untuk berlawan dengan nasionalis seperti UMNO, konsep Taghut, konsep syirik, konsep di mana musuh-musuh Islam dan sebagainya. Ini saya dah dengar dulu 30 tahun dahulu, tetapi dihalakan kepada orang lain. Sekarang beliau menggunakannya untuk dihalakan kepada DAP. Saya tak mahu menjawab Quran mana yang digunakan oleh Hadi Awang, Quran A atau Quran B. Tetapi saya hendak mengingatkan tuan-tuan semua tentang sejarah Hadi Awang dan PAS bekerjasama dalam barisan alternatif selama 10 tahun saya rasa mereka bersama. Jadi bagaimana pula PAS boleh bekerjasama begitu erat sekali, bergerak segandingan, berpeluk-pelukan dengan orang-orang DAP seperti Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng. Tetapi sekarang menamakan mereka ini musuh-musuh yang orang Islam tidak boleh mengikut. Jadi orang PAS dan orang seperti Hadi Awang ni adalah bahaya, di mana orang agama boleh memutarbelitkan satu tafsiran Quran B apabila mereka nak bekerjasama dan kemudian buat tafsiran lain kepada Quran A untuk mereka menjadi musuh. Bukankah ini menunggang agama? Bukankah ini dalam ayat Quran pun mengata jangan jual agama dengan murah? Yang kedua, PAS mengatakan UMNO adalah parti korup. Semua orang tahu UMNO zaman Mahathir adalah parti korup. Tetapi UMNO zaman Tun Datuk Onn Jaafar, Tunku Abdul Rahman, Tun Dr. Ismail, kesemuanya adalah UMNO yang mempunyai pemimpin Melayu yang berwibawa, yang amanah. Saya dapat pergi ke luar negeri daripada ayah yang gaji RM600 sebulan, anggota polis hutan, duduk dalam rumah yang kecil, adalah di atas keupayaan orang-orang UMNO seperti Tunku Abdul Rahman
seperti Tun Dr. Ismail dan On Jaafar. Selepas Dr. Mahathir mengambil alih, beliau memajukan Malaysia. Kita tak boleh deny ataupun kata tidak, tetapi beliau membuat satu lingkaran GLC dan sebagainya untuk memegang ketua-ketua UMNO dengan wang ringgit. Sebenarnya beliau adalah raja, cash is king. Dan dengan pemerintahan Dr. Mahathir yang mahu memusatkan kuasa lebih daripada sultan dan lebih daripada civil servant ataupun kaki tangan awam yang sepatutnya menjaga kesucian mekanisme pemerintahan daripada politik yang tamak haluba, beliau telah menjadikan UMNO sebagai satu parti yang cukup korup. Semua orang tahu. Semua orang tahu siapa Mahathir dengan anak-anak dia yang kaya. Semua orang tahu Najib Tun Razak dengan beg-beg tangan yang mahal. Semua orang tahu. Siapa yang tak tahu? Soalan dia, kenapa PAS bersama dengan UMNO? Dalam pemilihan raya ke-14, PAS menjadi parti yang bekerjasama dengan UMNO secara selindung-selindung. Malu-malulah kononnya. Saya menyokong PAS selama 30 tahun dengan wang ringgit, dengan tenaga. Tak pernah PAS ada cukup duit untuk bertanding banyak kerusi. Saya kenal pimpinan PAS dan saya sayang pimpinan PAS seperti Hadi Awang, Mat Sabu, Dr. Hatta dan ramai lagi. Sebab mereka menunjukkan kejujuran dan keikhlasan. Tapi tiba-tiba ada wang untuk bertanding kat tempat-tempat yang memang tak boleh menang. Kemudian apabila jadinya Sheraton Move, tuk-tuk bersekongkol dengan UMNO. Sebelum itu kita tengok pimpinan PAS pakai sampin. Tak pernah saya tengok dia orang pakai sampin, pakai tengkolok, pakai keris. Jadi PAS nak conteng arang kat muka siapa? Orang Melayu kata jangan meludah ke atas. Dia akan kena kat muka sendiri. Jadi sejarah dah tunjuk, Allah dah tunjuk siapa pemimpin PAS ni. Mereka ini rupa-rupanya tamak kepada harta. Saya terkejut sebab saya telah mengorbankan harta saya. Kalau saya tahu nasihat kawan-kawan yang kata jangan sokong Pak Ustaz ini, saya pun tak akan buat demikian. Tetapi saya tak tahu, saya nampak dari sudut sunnah mereka ni orang baik-baik. Tetapi nyata syaitan itu ada kepada semua manusia. Sama ada kepada mufti, sama ada kepada ustaz yang duk bersyarah popular selalu, dan kepada pimpinan Islam seperti Hadi Awang. Syaitan akan membisikkan tentang ketamakan, tentang keegoan, tentang wang ringgit yang banyak, tentang anak-anak dia punya masa depan yang boleh bergelumang dengan kehidupan. Bagaimana pimpinan PAS meluluskan bonus walhal orang miskin merata-rata. Bagaimana pimpinan PAS membeli Mercedes yang mana duit boleh digunakan untuk orang-orang miskin. Semua ni kerja siapa, tuan-tuan? Kerja syaitan membisik kepada sesiapa yang ada. Jadi jangan conteng arang pada muka UMNO yang sekarang ini, sebab ia tercalit pada PAS sendiri. Ketiganya, PAS memperli Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan. Dikatakan bahawa dulu kata nak buat ini, nak buat itu, kemudian sekarang apa jadi? Dia kerjasama dengan UMNO.
parti korup. Jadi saya heran kenapa PAS tergamak berbuat demikian. Wahal PAS sewaktu selepas Anwar disiksa 1998, sejarah menunjukkan bahawa Parti Islam se-Malaysia adalah parti yang telah menggerakkan reformasi selama 10 tahun. Tonggak reformasi adalah Parti Islam se-Malaysia. Kalau tak ada Parti Islam se-Malaysia, memang Anwar kubur. Kalau tak ada pergerakan untuk menjatuhkan Barisan Nasional, civil society, orang-orang bukan Melayu yang asyik bercakap tentang injustice ataupun ketidakadilan, tidak akan merasa orang macam Najib masuk penjara. Tak akan rasa. Semua ni pulang balik kepada kehebatan Parti Islam se-Malaysia. Pimpinan Fadil Noor, bukan Hadi Awang. Pimpinan Tunku Tuan Guru Ni Aziz, bukan Hadi Awang. Apa jadi apabila Hadi Awang menjadi presiden? Dia bekerjasama dengan UMNO. Itulah dia sumbangan Hadi Awang. Jadi kita lihat sendiri bagaimana Hadi Awang menggunakan tafsiran Quran B apabila dia nak bekerjasama dengan PKR, bila dia nak bekerjasama dengan DAP, bila dia nak bekerjasama dengan UMNO. Tapi menggunakan tafsiran Quran A pula. Ada dua Quran pula gambarnya macam tu. Jadi kita orang Islam jangan terpedaya, sebab di akhirat nanti bila Tuhan tanya kenapa kamu nak fitnah kepada orang di AP dan mencemar nama Anwar Ibrahim dan sebagainya tu, dia kata saya ikut Tuan Guru, nama pun Tuan Guru, tapi tidak boleh dipakai sebab kita semua bertanggungjawab atas setiap perkara yang kita saksikan, nyatakan, katakan. Jadi jangan kita terikut-ikut, kononnya nampak tafsiran tu cantik benar. Cuba selidiki tafsiran lain, cuba tengok sejarah dan sebagainya. Baik. Akhir sekali saya nak sebut tentang kematangan politik. Jadi kita lihat pertama kali kematangan politik Parti Islam se-Malaysia sendiri. Bagaimana Parti Islam se-Malaysia mula-mula bergerak sendirian dahulu dan kemudian bersatu dengan DAP dan bersatu dengan PKR, yang mana PKR ni sebenarnya adalah serpihan daripada UMNO. Ini menunjukkan kematangan politik PAS. Jadi sejarah dulu dan sejarah sekarang dia berubah. Kita tak boleh nak pegang kepada sejarah yang dulu, sebab yang dulu tu dia punya konteks dia lain. Jadi macam itulah dia punya cara. Jadi kalau PAS boleh berubah, kita tengok sejarah politik DAP pula. DAP dulu, Malaysia tak terima ini, tak terima itu, macam-macam tak terima, nak pakai songkok pun tak mau. Tapi apabila reformasi berlaku, dia bekerjasama dengan PAS, parti yang dia pun tak suka. Dia bekerjasama dengan orang-orang yang dulunya UMNO, parti yang dia selalu lawan. Sekarang kita tengok Anthony Loke, dia minta maaf dengan GPS, dan juga Lim Kit Siang pun dah pakai songkok dan sebagainya. Kita lihat kematangan politik, dan kita lihat macam mana Anthony Loke kata kita benang banyak seat atau kerusi, tetapi kita jangan minta banyak kementerian sebab nanti orang Melayu takut. So macam mana yang kata DAP ni memerintah, sebab dia pun tak minta banyak portfolio. Kematangan politik. Jadi kita lihat juga kematangan politik parti seperti PKR dan juga Anwar Ibrahim. Bagaimana daripada satu pandangan nak bekerjasama, maka
kematangan politik itu dibiarkan Zahid Hamidi untuk melantik orang-orang yang dipercayainya, tetapi tidak ada lagi kita akan buat kroni-kroni dan perbelanjaan projek-projek yang berlipat kali ganda. UMNO nak kena cari duit cara lain. Dia tak boleh cari duit cara bagi projek berlipat kali ganda, lepas tu pusing balik duit. Tu zaman dulu. Jadi UMNO sendiri pun kena berubah. Dulu mereka mengecam orang bukan Melayu. Sekarang mereka kena pikat kembali orang bukan Melayu. Tidak mustahil sebab Tun Mahathir pun buat semacam itu selepas orang Melayu meninggalkan UMNO. Dia mengubah sains dan matematik ke dalam bahasa Inggeris sampai compang-camping jadinya. Kononnya nak tolong anak Melayu. Bohonglah bagi saya. Sebenarnya ia berlaku ketika orang Melayu meninggalkan UMNO. Jadi dia mengharapkan undi daripada orang bukan Melayu. Sama juga dulu MCA bekerjasama dengan UMNO untuk menjadikan Malaysia ni satu negara pelbagai budaya yang seimbang. Ini adalah formula kita yang lepas. Dan pakatan kerajaan unity government atau perpaduan ini adalah mirip kepada perikatan ataupun barisan nasional yang terjadi sebelum Tun Dr. Mahathir untuk menggerakkan Malaysia ke hadapan sebagai suatu bangsa Malaysia yang pelbagai kaum, pelbagai agama. Dan bila dia pelbagai kaum, pelbagai agama, dia menguatkan kita. Jangan kata sebab saya Melayu, saya special, saya Islam, terus masuk syurga. Kalau tuan-tuan ada pandangan tuan-tuan Islam, tuan-tuan senang masuk syurga, saya tak tahulah. Quran A ke Quran B yang tuan-tuan baca. Tuan-tuan kena faham. Kalau kita belajar agama tu, dia ada banyak peringkat. Kalau kita belajar tasawuf, kita akan nampak benda yang kita rasa kita betul, sebenarnya kita tak betul. Itu yang selalu dikatakan oleh Ismail Kamus. Kita kena betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Tapi kita sendiri suka mengikut, tidak berfikir. Sebab diberitahu kata kalau kita fikir kita sesat. Macam mana pula kita nak sesat? Kita ada keikhlasan, kita ada fikiran, kita boleh membaca, kita boleh membanding. Di akhir hayat kita, di hari kiamat, pasti kita seorang aja berdepan dengan Allah SWT, dan segala ilmu yang kita ada tu kita kena jawab. Kita tak boleh minta tolong dengan sesiapa pun. Jadi jangan jadi pak turut, ustaz ke, mufti ke, ataupun tuan guru politik ke dan sebagainya. Kita kena faham sendiri. Jadi ini adalah pandangan untuk tuan-tuan ambil pertimbangan supaya kita dapat lihat orang yang berkata tu sedap saja dia berkata, tetapi kalau kita tidak melihat, menyingkap sejarah, terutama pada orang-orang muda yang baru umur 20 tahun, baru umur 25 tahun, mereka tak pernah tengok barisan alternatif, tak pernah tengok pergerakan reformasi. Jadi mereka harus bertanya kepada orang-orang yang lebih tua, betul ke PAS kerjasama dengan DAP dulu? Betul ke Tok Guru semua ni pakai tengkolok, pakai keris lagi? Jadi kita kena tengok sejarah, dan kita kena tengok apa yang orang sebut supaya kita tidak berdosa, dan juga memberi suatu undi yang boleh membangunkan semua kita, bukannya satu-satu orang saja. Kita tak boleh bangun dengan satu-satu orang saja, tak boleh, mustahil. Jadi kalau kita dalam satu keluarga,
Kita kaya raya, adik kita merempat, kita tak tolong. Jangan haraplah nak bau syurga, tuan-tuan. Kalau kita, Nabi kata, kalau kita pergi, kalau kita pulang ke rumah, perut kita kenyang, jiran kita berlapar, keimanan kita tu tak tahulah kat mana kita. Tak kiralah jiran itu orang Islam ke, orang bukan Islam ke, kita kena ambil tahu. Sebab kita bergerak sebagai masyarakat dan kita bertanggungjawab sebagai individu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bergerak sebagai masyarakat, dan setiap orang akan dihitung dan dihukum dan dinilai secara individu. Jadi itulah saja daripada saya tentang pandangan saya terhadap tafsiran entah Quran A atau Quran B, Hadi Awang dan juga PAS terhadap DAP, terhadap UMNO dan terhadap PKR. Sebagai saya, orang yang bukan saja seorang Islam, tetapi orang yang telah melalui sejarah on the ground, secara real, sebagai seorang rakyat Malaysia yang peka terhadap perkembangan silam dan perkembangan semasa dari perspektif Islam yang telah saya pelajari sendiri, dan membuat refleksi ataupun renungan sendiri, dan juga mempunyai rujukan-rujukan pelbagai buku, rakan-rakan serta forum-forum yang telah saya hadiri. Jadi di sini sajalah saya akhiri dengan selamat membuat pertimbangan yang baik dalam pengundian dan juga di dalam kita menyampaikan maklumat, sebab ini akan menentukan sama ada kita mendapat lebih banyak pahala ataupun berlipat kali ganda dosa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.